Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam persaudaraan, salam perjuangan, salam Melaka berubah pintar raja bersih. Saudara gele mankam semene horman yang hama khaifa alaikum ana bila syukran mararan waran inturan umandai charan tachau. Tuan-tuan dan puan-puan, saya menjunjung tinggi Perlembagaan Persekutuan Artikel 5 to 19 Freedom of Speech at any really choose your own school of thought. Wise out. Kita menghormati Akta Polis 1967. Kita menghormati Tuanku Sultan dan Raja-Raja Melayu. Seterusnya, kita menjunjung tinggi Perlembagaan Persekutuan. Tuan-tuan dan perempuan, Malaysia adalah negara yang mengamalkan demokrasi berparlimen, raja berperlembagaan. Kita bukan negara yang mengamalkan authoritarian, totalitarian, rejim komunis militeri. Maka dengan itu, saya Muhammad Anwar Fahmi Haridas bin Abdullah selaku pengasas politik Tampil Lestari pada hari ini untuk memberikan pandangan secara peribadi di dalam perkongsian lestari dan ilmiah. Saudara, ramalan 48 jam bisikan media. Baik ramai rakan-rakan wartawan maupun media dan juga sarjana profesor think tank penganalisis politik 33 juta rakyat Malaysia, Melayu, India, Cina, Sabah, Sarawak, Kerazan, protagonis Melayu asli dan siapa saja tuan-tuan tampil berfikir apakah akan berlaku kepada keputusan kononnya Tan Sri Muhyiddin Yassin akan melepaskan jawatan beliau selaku Perdana Menteri Malaysia pada hari esok menghadap Tuanku Sultan di istana. Tindakan Tan Sri Muhyiddin Yassin ini telah digazetkan oleh seorang ahli majlis pimpinan tertinggi Bersatu, YB Muhammad Rizwan Muhammad Yusof. Saudara, mampukah Pakatan Harapan memimpin Putrajaya? Baik, kita lihat apa akan berlaku. Tidak semestinya Anwar Ibrahim yang menjadi Perdana Menteri jika Muhyiddin Yassin hilang sokongan di Parlimen. Ketua WPKR, Johari Abdul berkata, tidak semestinya ahli Parlimen Pembangkang akan dilantik sebagai Perdana Menteri sekiranya Perdana Menteri Muhyiddin Yassin hilang sokongan di Dewan Rakyat pada persidangan September ini. Beliau berkata demikian melalui satu video wawancara bersama Akhbar Sinar Harian. Menurut beliau, yang di-Pertuan Agong mungkin memilih mana-mana ahli parlimen yang ada sokongan dan keyakinan untuk dilantik sebagai Perdana Menteri, sama ada dari pembangkang ataupun dari blok kerajaan sendiri. Apabila Tan Sri Muhyiddin gagal untuk mendapat sokongan, yang pertama beliau mesti melepaskan jawatan. Baik. Kemudian apa yang akan berlaku ialah Tuanku Agong akan memilih seseorang yang dipercayai boleh mendapat sokongan daripada ahli parlimen yang lain. Dan insya-Allah kalau ini terjadi, saya yakin benar sesiapa juga yang naik di kalangan tak kira semestinya daripada pembangkang, mungkin juga ada orang lain yang dalam pemikiran Tuanku Agong yang boleh memberikan keyakinan kepada ahli parlimen yang lain sebagai Perdana Menteri. Apa pun juga, siapa juga yang naik, fokus utama sekarang ialah untuk memastikan bahawa isu pandemik ini kita dapat selesaikan secepat mungkin. Tuan-tuan dan puan, kebijaksanaan Tuanku Sultan dan Raja Melayu, esok kita tentukan bagaimanakah pencaturannya. Kita melihat bagaimanakah Tuanku Sultan dan Raja-Raja Melayu. Kita akui Tuanku Sultan dan Raja-Raja Melayu kita sangat profesional. Tuanku Majlis Raja-Raja menyantuni segala pergolakan pencaturan jelik politik negara yang tidak ada kesudahannya. Maka Tuanku akan membuat keputusan. Kita lihat apa akan berlaku. Yang pertama, kemungkinannya adalah menerima atau tidak permohonan yang amat berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin meletakkan jawatan. Saudara, kalau dilihat dari segi kredibiliti, dari segi semangat, motivasi, dari segi sokongan undi kepada majoriti, kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin 100 saja. Sedangkan kita perlukan 112 untuk mendapat majoriti mudah menjadi kerajaan ataupun memimpin Malaysia.
Baik, yang keduanya adalah Tuanku Sultan juga kemungkinan, ini pandangan peribadi, perbincangan holistik Tuanku Sultan dan Raja-Raja Melayu. Kita tahu Istana Negara dalam isu-isu getir begini akan kerap berhimpun secara bijaksana, beremah, secara berkarisma dan profesional di Istana Negara bersama Raja-Raja Melayu membuat keputusan. Seterusnya keputusan istana akan disiarkan melalui press conference, sidang media, PC dan sebagainya. Baik saudara, itu antara 3 perkara yang akan berlaku. Setuju atau tidak, kemungkinan itu kebarangkaliannya sangat tinggi. Baik tuan-tuan dan puan, logika keadilan, Pakatan Harapan didahulukan. Dari segi logiknya, kalau kita melihat kerusi kepimpinan atau majoriti yang ada kepada Pakatan dalam blok pembangkang antara UMNO Bersatu maupun blok pembangkang kita merujuk kepada UMNO, Pejuang dan juga mungkin Warisan. Baik, UMNO, Warisan, Pejuang, Pakatan Harapan, kita dapati bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim disokong kuat oleh Amanah, seterusnya DAP dan PKR. Beberapa parti lain calon-calon bebas. Saudara, Anwar Ibrahim dipertimbangkan sebagai Perdana Menteri interim. Logiknya apabila beliau adalah seorang menteri senior yang jatuh bangun dalam politik, 10 tahun dipenjarakan dan berjuang habis-habisan untuk menjadi Perdana Menteri tahun ke tahun, dan ramai pihak menyindir Anwar Ibrahim hanyalah sebagai PM tepi. Itu adalah sindiran bagi Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan Anwar dikatakan tidak akan menjadi Perdana Menteri seumur hidup beliau. Ini peluang yang ada untuk dipertimbangkan oleh Tuanku Sultan dan Raja-Raja Melayu, memberikan ruang dan peluang kepada Anwar Ibrahim. Dan begitu juga ahli parlimen berjiwa besar, termasuk Tuan Mahathir, Datuk Seri Zahid Hamidi, Datuk Najib, seterusnya YB, Datuk Seri Safi Abdal, pimpinan parti Blok Pembangkang dan juga Bersatu, termasuk Tan Sri Muhyiddin Yassin, memberikan ruang dan peluang kepada Anwar Ibrahim turun ke gelanggang untuk meneruskan langkah perjuangan beliau. Saudara, istana dan 33 juta rakyat mampu menilai kewibawaan Anwar tangani krisis COVID-19 dan ekonomi negara. Kalau kita tidak beri peluang pada Anwar Ibrahim, kita tidak tahu Anwar ini adakah mampu untuk menjadi Perdana Menteri. Kita jangan cerita tentang timbalan Perdana Menteri atau Menteri Kewangan. Beliau memang pernah menjadi timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan, kita faham. Tetapi kita mahu melihat dalam portfolio, dalam mandat yang diperoleh sebagai Perdana Menteri Malaysia, orang nombor 1, adakah selama ini Anwar berretorik maupun beliau mampu melakukan dengan baik. Saudara, sekiranya kita tidak memberikan seseorang individu peluang untuk beraksi, mana mungkin beliau dapat menerjemahkan segala blueprint, dasawarsa dan roadmap beliau. Maka inilah peluang Tuanku Sultan dan Raja-Raja Melayu, 33 juta rakyat Malaysia, Melayu, India, Cina, Sabah, Sarawak, Kedah dan Portugis asli, termasuk Tuan Dr. Mahathir yang selama ini mempertikaikan Anwar ataupun memandang Anwar tidak kredibel. Begitu juga pemimpin-pemimpin lain. Beri peluang pada Anwar. Kita lihat setakat mana Datuk Seri Anwar boleh menangani krisis ekonomi dan COVID dalam masa setahun daripada sekarang.